لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Faslun, ini satu pasal. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini satu pasal, maka lazim terolimu dengan memutuskan akan aqabah ini yang sangat payah, lagi menegakkan, lagi amat tegaknya dengan menolakkan akan segala awarid yang besar. Yang ini satu pasal yang mesti kita putuskan halangan-halangan, yang mana halangan ini cukup payah, dan juga kita hendaklah mencegahnya dan menolaknya godaan-godaan yang menghalang kita dalam melakukan amal ibadat, yakni menentangkan akan dia dan menghilangkan akan penyakitnya. Maka yang kita hadapinya dan mesti kita menghilangkan akan penyakit-penyakit ataupun dikatakan rintangan-rintangan ini. Ada rintangan yang berbentuk dunia makhluk syaitan nafsu. Ada rintangan yang berbentuk rezeki sebagai contoh, ataupun musibah, rezeki musibah, ataupun sesuatu yang dikenakan kepada kita merupakan penyakit-penyakit dan sebagainya. Ini semua halangan. Maka halangan ini menyebabkan kita lupa beribadat kepada Allah. Dan jika yakni tiada engkau putuskan akan dia, jika kita tidak putuskan untuk kita merentasi ataupun merentangi halangan ini, maka dia kata tiada meninggalkan dikau menyebut akan maksud engkau daripada mengerjakan ibadat. Jadi kamu tidak mampu mengingatkan kamu daripada melakukan amal ibadat kepada Allah. Apabila kita tidak memutuskan hendak merentangi ataupun lawan halangan-halangan ini, nescaya kita tidak mampu untuk mengingatkan diri kita dalam beribadat kepada Allah. Sedangkan kita ini mesti dalam kehidupan kita, mesti kita ingat kita ini dalam ibadat kepada Allah. Dan jangan kau fikirkan daripada yakni halangan-halangan yang merentangi kita ini, jangan kita fikir, kita teruskan daripada awal, daripada halangan-halangan tadi. Jadi jangan fikir halangan-halangan yang merentangi kita. Kadang-kadang dengan sebab musibah kita jadi lalai beribadat. Kadang-kadang dengan sebab rezeki kita lalai beribadat. Kadang-kadang dengan sebab penyakit yang menimpa kita, kita pun tak pernah tinggalkan ibadat. Jangan fikir itu semua, tapi tuju kepada ibadat, kepada Allah. Maknanya kita berobat-berobatlah kalau kita sakit, tapi ibadat kita teruskan. Padanya pula istimrar ni berterusan daripada bahawa engkau nak mendapatkan akan dia, akan ibadat. Berterusan kita dalam mengerjakan ibadat kepada Allah. Ibadat kita tetap teruskan. Ada pun rintangan-rintangan yang menghalangi kita ini, kita jangan jadikan ia penghalang untuk beribadat kepada Allah. Kalau tidak, kita tidak boleh menumpukan diri kita dalam ibadat kepada Allah. Dan engkau menghasilkan akan dia, yakni menghasilkan akan dia akan ibadat. Kamu teruskan dengan ibadat. Dapatkan ibadat tadi dan bahawasanya bagi tiap-tiap satu daripadanya, tiap-tiap satu daripada halangan-halangan, pekerjaan yang membimbangkan yang segera, yakni pekerjaan yang menyibukkan yang segera dunia, menyibukkan kita kepada dunia. Segera itu dunia sebenarnya. Jadi halangan-halangan inilah yang menyibukkan kita kepada dunia. Apabila kita ditimpa satu musibah, halangan itu halangan musibah, halangan itu halangan yang halangan penyakit sebagai contoh. Musibah ni umpama rumah terbakar, harta hilang dan sebagainya, ataupun perkara yang membahayakan kita seperti penyakit dan seumpamanya, ataupun rezeki, ataupun takdir Tuhan kepada kita, satu-satu yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, kematian anak kita ataupun apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Maka kalau kita terlalu fikir benda tu, akhir sekali kita fikir ke dunia banyak. Kita terlalu fikir ke rezeki sebagai contoh, akhir sekali macam-macam kita fikir, nak macam ni, macam ni. Akhir sekali kita tumpu kepada dunia, tidak tumpu kepada ibadah. Memang Allah Ta'ala akan uji kita satu demi satu. Orang yang tidak kena ujian, jangan kata dia tu selamat, tidak. Yang kita bimbang yang tak ada ujian itu jauh daripada Allah, itu kita bimbang.
Orang yang kena ujian, orang yang kena musibah, orang yang kena apa-apa yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya, sesuatu yang dia tak suka, itu boleh jadi tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia. Maka dikatakan di sini, kalau kita sibuk kepada satu halangan-halangan, kita sibuk dengan makhluk, kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan nafsu kita, dan kita sibuk dengan mengikuti syaitan yang ada dalam, yang sentiasa membisikkan sesuatu kepada kita, maka kita akan disibukkan dengan dunia. Nescaya kita tidak akan jadi ahli ibadat kepada Allah. Dan dikatakan di sini membimbangkan yang segera, yakni menyibukkan kamu dunia dan bertangguhnya kemudian, yakni bertangguhnya akhirat. Menyebabkan ibadat-ibadat akhirat ini tidak akan tangguh. Tangguh pada akhirat. Jadi jangan tangguh akhirat kita, amalan kita jangan ditangguh. Sebab masa semakin berjalan, kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan tunggu nantilah pencen, nanti baru nak beribadat. Jangan nak tuju kepada Allah Ta'ala, jangan tunggu masa. Bila-bila masa saja kita boleh dijemput oleh Allah, maka tumpukan ibadat. Kenapa kita ni kadang-kadang disibukkan? Kenapa? Kerana kita tidak tahan, kita tak putuskan nak menentang halangan-halangan yang menimpa kita. Jadi halangan akan ada satu persatu. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak halangan. Semakin dekat, semakin banyak halangan. Macam orang nak naik atas gunung, semakin nak sampai atas puncak dia, semakin banyak lagi halangan. Makin berat dengan letihnya, dengan dengan bahayanya semakin mendatang. Maka demikianlah kita nak sampai kepada Allah Ta'ala, semakin hari semakin banyak ujian. Lalulah jangan kita disibukkan dengan apa yang menimpa kepada kita, maka sibuklah kita ibadat kepada Allah. Kalau tidak, kita nak sibuk dengan dunia kita itulah, dan juga kita akan tangguh akhirat. Sudah ramai orang tangguh akhirat, akhirnya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada ibadat. Akhirnya sibuk kepada dunia ni. Dunia ni kalau kita sibuk-sibuk, kita tak akan dapat capai kat dunia. Sampai ke habis pun kita tak akan dapat capai. Kerana apa? Kerana nafsu ni tak puas dengan apa yang ada. Dunia yang ada pada kita, kita tak akan puas. Kita dapat kereta ni, nak kereta lain lagi. Dapat kenderaan ni, dapat rumah, nak rumah lain. Dapat piti banyak ni, nak banyak lagi. Begitulah. Sehinggalah kita ni dilalaikan dengan tidak melakukan ibadat kepada Allah. Maka tertipu daya kita dengan sebab apa yang menimpa kepada kita. Dan bahawasanya bagi tiap-tiap satu daripadanya pekerjaan yang membimbangkan yang segera dan bertangguhnya kemudian, yakni menyebabkan kamu tangguh kepada akhirat, bahawasanya yang terlebih besarnya ujian dan yang terlebih sukanya halangan ini, pekerjaan ini ialah pekerjaan rezeki, yakni yang berkaitan dengan rezeki yang paling banyak. Maka kita dapat faham bahawa kebanyakan manusia meninggalkan ibadat adalah disebabkan kerana memikirkan tentang rezeki. Maknanya dengan sabit memikirkan tentang rezeki, lalulah mereka meninggalkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka tanyalah orang, kenapa tidak pergi ke masjid, mengapa tidak pergi berjemaah, mengapa tidak tu, akan dikata sibuk dengan pekerjaan. Inilah jawapan yang kita dapat. Orang bertanya dengan seorang salihin, kalau tak silap Ibrahim bin Adham masa ditanya, macam mana dia kata dengan hati kami yang keras ini, macam mana, apa dia obatnya? Maka dia kata yang pertama, kamu duduk di tempat, ataupun kamu memperbanyakkan mendengar Al-Quran atau membaca Quran. Hati kamu akan tenang juga. Kalau tidak juga, kamu duduk di tempat yang ada majlis-majlis ilmu, InsyaAllah hati kamu tenang. Yang kedua, yang ketiga, memperbanyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan di sini, pekerjaan yang paling suka, yang paling payah adalah rezeki. Rezekilah yang banyak menghalang manusia melakukan amal ibadat dan mentadbirkan akal dia dan menguruskan akal dia. Maka dengan sebab mentadbir rezeki, ini mengurus rezeki, mencari rezeki, sampai lalai dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang mencari rezeki siang malam sampai lupa beribadat, sebenarnya dia tertipu. Kerana rezeki Allah Ta'ala telah tetap dah. Allah Ta'ala sudah tetap dah tentang rezeki kita ni. Banyak mana rezeki yang kita akan dapati. Dan Allah Ta'ala suruh kita melakukan amal ibadat. Dan
kalau dia ini mencari rezeki sampai tinggal ibadat, sebenarnya rezekinya bukan terbuka, rezekinya semakin tertutup. Tetapi kalau orang itu memperbanyakkan ibadat di samping mencari rezeki, maka rezekinya akan terbuka. Sebab itu dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah Taala beri jalan keluar, nanti Allah Taala beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan sebab dia ini mencari rezeki sampai lalai beribadat, maka dia tidak dapat rezeki yang banyak. Ataupun kalau dapat banyak pun tidak dapat rezeki yang barakah, yang memberi keberkatan kepada kita. Maka ramailah ataupun banyak daripada kita yang terpedaya kerana terlalu sibuk dengan rezeki. Yang fakir dengan cara fakirnya, miskin dengan cara miskinnya, yang kaya dengan cara kaya. Yang kaya lalai dengan kekayaan banyak, yang miskin lalai dengan mencari harta untuk mendapatkan kehidupannya. Maka Allah Ta'ala sebut wa batari fima ataqallahu daral akhirah. Kamu cari dulu apa-apa yang baik untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Maknanya dia suruh cari akhirat dulu, keutamaan akhirat, maka dunia akan dapat. Dunia kita akan dapat. Allah Ta'ala tak akan biarkan kita kalau kita ni menjadi ahli ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka perjalanan kita ibadat, jangan ditipu daya dengan rezeki. Jangan sebab kita mentadbir rezeki sampai kita lalai beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka bahawasanya ialah bala yang amat besar. Inilah bala yang besar. Ini ujian yang begitu besar. Inilah yang banyak melalaikan manusia beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sebab rezeki yang mereka cari-cari. Jadi cukuplah dengan tipu daya yang kita terkena selama ini, yang menyebabkan kita lalai kepada Allah. Cuba bayangkan, ada orang yang sudah pencen umur 50, 60 tahun nak beribadat kepada Allah. Mana masanya? Sedangkan nanti Allah Ta'ala tanya rezeki, harta daripada mana kamu dapat, ke mana kamu belanja. Kesihatan mana? Kesihatan kamu, Allah Ta'ala akan tanya. Mula Allah Ta'ala tanya rezeki, kamu dapat daripada mana dan ke mana kamu belanja. Kemudian Allah Ta'ala beri kita mengenai kesihatan kita. Aku beri kamu kesihatan, ke mana yang kamu hala kesihatan. Nanti Allah Ta'ala tanya tentang umur kita. Umur kita banyak mana? Sudah 60, sudah 70. Allah Ta'ala beri kepada kita, banyak mana kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Maka bayangkanlah, takkanlah sudah masa yang akhir-akhir itu baru kita nak mendekatkan diri dengan Allah. Sesiapa yang mendapat rahmat, Alhamdulillah. Tetapi bagaimana kita yang telah lalai selama ini, sedangkan kita banyak kena mengqadhakan ibadat-ibadat kita yang lalu. Maka tidak dapat tidak, jangan kita terpedaya, teruskan amal ibadat kepada Allah. Baik kita bekerja, baik kita ini tidak bekerja, maka teruskan beribadat kepada Allah. Lalu dikatakan di sini, inilah bala yang terlebih besar, bala yang sangat besar katanya, dan terlebih sukanya pekerjaan ini, bala yang besar bagi segala makhluk, mempenatkan diri mereka itu. Akhir kali meletihkan dia saja. Meletihkan dia, kerana rezeki yang dicari itu akan hilang. Dia cari, dia dapat akan ditinggalkan juga, itu letih. Akhir sekali, bila sampai dekat akhirat, Allah Ta'ala tamu tengok pun rezeki kita banyak mana. Banyak mana aku bagi rezeki pada kamu. Sebab rezeki itu Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala yang bagi, maka jangan susah tentang rezeki. Boleh orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Ini pemberian Allah. Yang sikit diuji cara sikit, yang banyak diuji cara banyak. Nanti bila bangkit Allah Ta'ala tak banyak. Harta kamu banyak mana? Ada berapa ratus ribu? Tidak, tapi Allah Ta'ala tanya, ke mana kamu gunakan? Ada orang yang harta banyak tapi payah nak pergi ke Mekah, bertangguh-tangguh sama. Tak apalah, ada masa nanti kita pergilah ke Mekah. Tak apalah. Ataupun dia tengok tahun bila lagi. Kalau kita masuk hari ni, kita daftar tahun ni, mungkin 2020. Tak apalah, daftar lambat lagi. Lambat lagi. Maknanya itu pun makin lambat makin baik. Ini tertipu daya kita. Allah Ta'ala bagi rezeki ni tujuan kita, biarlah kita ini bersyukur kepada dia.
Dan dengan rezeki itulah kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi siang malam cari rezeki. Bila akhirnya, bila bangkit, tengok tak ada. Sudah tidak ada lagi amal ibadat. Habis itu yang dicari selama ini, yang cari rezeki. Dan mana rezeki? Rezeki tidak dapat menolong kita. Amal ibadat kepada Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan kita di dunia dan juga di negeri akhirat. Maka meletihkan diri mereka itu penat sahaja, jadi sia-sia sahaja, dan membimbangkan hati mereka itu, yakni menyibukkan hati kepada dunia, kepada rezeki. Hari ini duk sibukkan hati rezeki lah. Siang malam duk fikir kepada rezeki, duk fikir kepada perniagaan, duk fikir kepada harta. Kalau hutang, duk fikir tentang hutang. Kalau harta banyak, duk fikir ke harta banyak. Jadi duk sibuk-sibuk. Jadi banyak yang kita dapati bahawa kebanyakan yang orang-orang yang Allah Ta'ala beri rezeki yang banyak, mereka itu lalai beribadat kepada Allah. Ini kebanyakan. Dan tidak dapat dinafikan ada sedikit orang yang Allah Ta'ala beri harta banyak, tetapi dia boleh menumpukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah. Jangan kita tangguh. Kadang-kadang masa kita susah, kita pun dekat beribadat pada Allah. Dekat. Bila Allah Ta'ala beri rezeki sedikit saja, Allah Ta'ala beri rezeki, kita pun sudah lalai. Tak lupa terus kepada Allah. Kalau dahulu ada sama mari kuliah, mari yang berjemaah, akhirnya tak ada. Tak ada ke mana? Oh, minta maaf Ustaz, saya pergi ke Beijing baru ni. Pergi ke Beijing. Minta maaf baru ni, saya pergi ke India baru ni. Oh, minta maaf baru ni. Baru ni saya pergi ke Arafah sekejap saja. Dah apa? Cari barang saja. Cari barang. Cari barang. Allah Ta'ala suruh mencari Allah, bukan mencari barang. Rezeki itu tangan Allah Ta'ala, jangan bimbang. Akhirnya lalai kita beribadat kepada Allah, letih saja. Dan hati ini dia sibuk sama kepada dunia. Dan orang yang sibuk kepada rezeki tadi, sebenarnya mereka itu lebih banyak duka cita mereka itu sebenarnya menyebabkan mereka itu lebih banyak susah hati daripada senang. Susah hati lah bila tengok untung banyak dah, tapi tak banyak macam biasa. Susah hati tu. Biasanya untung 2 juta, tapi untung 1 juta. Oh, rugi 1 juta. Rugi bagi untung. Bukan rugi modal tu. Itu pun nak susah hati lagi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita sakit baru nak cari Tuhan. Jangan sampai bila kita sakit baru nak cari Allah. Mana kita sihat gimana? Bagi sihat gimana? Maka sihat inilah kita nak tumpukan amal ibadat kepada Allah. Rezeki jangan bimbang. Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Kerja tetap kerja, jangan tidak bekerja. Tapi mana-mana pekerjaan kita yang boleh melalaikan kita kepada Allah, jangan kita sibukkan pekerjaan tersebut. Kadang-kadang manusia ni, Masya Allah, sudah cukup sebenarnya dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Sudah cukup dah. Sudah cukup. Tapi dia boleh fikir, kena ambil yang ni lah, ambil yang ni, projek ni besar lagi, ni banyak ni. Akhir sekali kalau dia ambil tu boleh tipu ibadat, tak apa. Tapi dia ambil tadi, akhir kali habis lalai beribadat kepada Allah Ta'ala. Ada seorang ahli peniaga tu, kalau susah mari jumpa saya, minta doa. Saya pun bagi doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Akhir sekali, Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Ghalabati daini, minta berlindung daripada dibelenggu hutang. Jadi bukan dia minta satu hari dia susah hatinya, saya nak pergi kuliah, dia mari rumah ambil. Memang saya tolong apa Ustaz? Saya nak pergi ikut Ustaz. Ikutlah. Jadi dalam kuliah tu saya pun bacalah doa tu. Saya dalam kuliah saya kata baca doa, kalau siapa-siapa yang banyak hutang baca doa tu. Balik dalam kereta dia kata, Allah, lama dah saya kawan Ustaz. Ustaz nak kabur. Banyak hutang nak bayar ni. Banyak hutang nak bayar. Bagi hafal doa. Hafal doa, dapat duit, tak bayar hutang lagi. Dapat duit dia buka projek lain lagi, akhir kali hutang kau habis. Rezeki sudah bertambah. Akhir sekali sibuk Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripada dosa dan hutang. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa doa macam tu?
Berlindung daripada dosa dan hutang. Kerana Nabi kata orang yang berhutang ni biasa buat dosa banyak. Sebab apa? Siang Ahad. Maknanya siang cakap lain, malam fikir lain. Malam fikir aku nak tipu apa pula. Siang pula jumpa orang begitu pula. Itulah masalah. Hari-hari sakit hutang boleh membawa kepada dosa. Waliyazubillah min zalik. Malu dikatakan bahawa sesungguhnya akan mempenatkan kita dan banyak duka cita kerana kita tumpu kepada rezeki. Cukup tak? Jangan sabit-sabit dengan sibuk-sibuk rezeki sampai lalai kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan dan menghilangkan akan umur mereka itu, hilang umur, habis umur. Jadi mendapat bala yang di situ disebut. Yang pertama penat, yang kedua duk sibuk, hati duk fikir sangat, yang ketiga jadi duka cita, yang keempat habis masa gitu, habis umur gitu. Habis umur gitu. Kadang-kadang begitulah. Kalau tanya yang orang-orang yang kadang-kadang dia tanya bila, tak pula nanti pencet. Tapi bila pencet tak istiqamah juga. Ada tak ada juga. Jadi nak beritahu jangan. Sekarang ini kita akan habis umur begitu saja. Habis umur nanti Allah tanya kamu habis umur dengan apa? Habis umur dengan mencari rezeki ke? Habis umur dengan ibadat? Lalu kebanyakan manusia dia akan habis umur dengan mencari rezeki. Umur Allah Ta'ala beri kita ni tak panjang. Umur kita ni umur pendek saja, antara 40 hingga 60 saja. Kalau boleh 60 tu, kalau lebih itu masa tambahan. Masa tambahan. Akhirnya penalti tu. Maka demikianlah Allah Ta'ala beri umur kita pendek saja. Kalau orang tu biasanya kalau umur sudah 40 tahun dia jadi ahli ibadat, insya-Allah jadi ahli ibadat. Biasanya begitu. Kalau 40 tahun ini dia salat, dia taat, dia ahli ibadat, insya-Allah terus kekal dia jadi ahli ibadat. Tetapi biasanya, bukan semua ni, biasanya kalau orang tu umur 40 masih lagi lalai, masih lagi lupa, masih lagi tidak jadi ahli ibadat, maka dia berterusan begitu. Berterusan begitu sampai Imam Al-Ghazali ada sebut dalam kitab Ayyuhal Walad ini yang saya bimbang, yang kita takut. Kenapa dia kata kalau umur 40 tahun itu maksiat dengan ibadat, banyak maksiat, dia layak ahli neraka. Persiapan buat siap-siap yang dia menjadi ahli neraka. Kalau 40 tahun itu bukan mesti begitu maknanya, tapi Imam Ghazali melihat bahawa kalau 40 tahun itu umur orang itu memang banyak maksiat kepada ibadat, maka persiapkanlah dirinya untuk masuk dalam api neraka. Waliyazubillah min zalik. Itu bahaya. Jadi jangan tunggu 40. Teruskan buat amal ibadat. Kita ni dah dilalaikan oleh Allah. Kadang-kadang bila lalai kepada Allah, tak sedar dah, dan lalai. Bila sedar? Sedar senang hati pun sedar. Maka dikatakan di sini, akhir sekali menghilangkan akan umur mereka itu. Maka hilanglah umur dan besar tuntutannya. Tuntutan mereka itu maknanya besar tuntutan. Apa makna tuntutan? Maknanya besar dia punya tarikan dia. Mereka itu dan dosanya juga besar. Lalai kepada Allah Ta'ala ni besar sebenarnya dosa. Apabila Allah Ta'ala beri kita masa, beri kita kesihatan, tapi kita habis masa begitu saja, akhir dosa itu berterusan dan dipaling dengan mereka itu daripada pintu Allah Ta'ala, daripada khidmatnya. Maka Allah Ta'ala palingkan seseorang itu yang sibuk mencari rezeki daripada khidmat kepada Allah. Jadi akhir kali hatinya tidak berkhidmat pada Allah, hatinya tidak mau beribadat, hatinya dipalingkan kepada apa yang dia paling. Kalau dia paling pada rezeki lah sampai ke habis. Kalau orang tu kata begini, orang tu kata tak apalah, nanti kalau senang-senang nanti biar lega belaka baru boleh tumpu. Ni tak boleh dah, ini nak kena habis. Nanti kalau habis pencen sudah ada, dah habis baru nak tumpu. Dah jadi. Kalau orang buka perniagaan nanti sudah habis, niaga sudah maju molek-molek baru boleh tumpu. Tak boleh. Habis masa macam tu saja. Sebab bila kita nak tumpu nanti, hati kita tak tumpu pada Allah dah, tak paling pada Allah, paling kepada rezeki.
Bila sudah paling pada rezeki, Allah Ta'ala letakkan, kamu tetap dengan rezeki kamu. Habis begitu saja. Dan masa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin yang dekat ni, kita semakin tangguh. Dan bila kita nak sapa pada Allah Ta'ala, lalu dikatakan di sini, kita dipalingkan daripada Allah, daripada khidmat, daripada beribadat kepada Allah. Sebab tu kita kena bersyukur Allah Ta'ala palingkan hati kita ni, atau Allah Ta'ala tetapkan hati kita ibadat. Kena bersyukur. Jangan, kalau Allah dah paling sekali, Masya Allah, kadang-kadang dengan sikit saja, sikit saja, maknanya tiba-tiba berpaling. Okay? Contohnya beginilah. Kalau ilmu agama sebagai contoh, kita 3 hari saja. Kalau 3 hari kita tak dengar langsung kuliah agama, kita tak baca Quran 3 hari, kita tak dengar kuliah agama 3 hari, kita tak sembahyang berjemaah 3 hari. 3 hari itu hati cukup dah akan sakit. Bukan sakit hati, wasa hati itu bukan. Hati sakit ni jadi lemah ibadat. Jadi tak semangat dah amal ibadat. Cukuplah 3 hari saja. 3 hari saja. Kadang-kadang bila kita disibukkan sikit saja, orang yang sudah jadi ahli ibadat, yang mesti pun tidak tinggal sembahyang, pun tidak tinggal berjemaah, tiba-tiba Allah Ta'ala paling dia sedikit saja, habis salat kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan di sini, kalau kita kata tadi 3 hari, kalau lebih pada 3 hari, lebih-lebih lagi lah lalai kepada Allah. Sebab tu kita, kalau dia dah jadi, kita dah suka beribadat, jadi suka. Kalau tak beribadat, rasa hati tidak tenang. Hati tidak tenang, rasa gelisah. Maknanya, kalau orang ahli Quran, kalau tak baca Quran, rasa gelisah. Kalau orang tu suka sembahyang sunnah, kalau tak sembahyang sunnah, rasa gelisah saja. Bila sembahyang, hati dia tenang saja, suka saja hati dia. Tetapi bagaimana kalau dia tinggal? Kalau dia tinggal, nanti lama-lama dia nak buat beratnya lah. Dia jadi berat, dia jadi payah, dia jadi rasa benda tu satu nama ni bebanan bagi diri dia. Itu tanda apa? Tanda Allah Ta'ala paling. Tanda Allah Ta'ala palingkan hati orang. Yang pertama, Allah Ta'ala beratkan dia. Beratkan dia apa? Beratkan ibadat. Ibadat jadi lemah ibadat. Jadi akhir sekali rasa berat nak melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini bahaya ni, jaga-jaga. Yang kedua, tanda orang tu berat, dia tak istiqamah. Kejap buat, kejap doa, kejap buat, kejap doa tu. Tidak istiqamah dalam melakukan amal ibadat. Tapi tak istiqamah ni boleh cuba lagi, boleh terus. Kalau dia berat beribadat pun dia teruskan lagi. Cubakan ke, lama-lama insya-Allah akan jadi ringan juga. Maknanya. Yang ketiga, dia ringan juga, ringan semua dia. Ringan juga. Yang keempat, terhalang daripada berdoa. Maknanya terhalang daripada berdoa, dia jadi berat nak berdoa kepada Allah, malah nak berdoa dan sebagainya, malah nak bergantung hajat kepada Allah Ta'ala, bimbang kita. Maka kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Maka dia kata tertutup daripada ataupun dihalang, dipalingkan daripada pintu Allah Ta'ala, daripada khidmatnya kepada berkhidmat bagi dunia. Akhirnya dia khidmat juga, khidmat kepada dunia. Maka dia sibuk daripada sibuk kepada Allah, dia pada sibuk kepada akhirat. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, saya telah cuba himpun dua-dua. Himpun dua-dua begini. Dia nak tumpu sungguh kepada dunia. Masa dunia tak tumpu sungguh pada dunia. Kemudian masa ibadat nak tumpu sungguh pada ibadat. Bila dia tumpu sungguh kepada dunia, dia buat kerja dunia sungguh-sungguh, dia nak buat amal ibadat, dia nak tumpu juga. Tak boleh nak tumpu. Lalu dikatakan setelah aku fikir, setelah aku nak tumpu dua-dua, tak boleh. Maka aku utamakan akhirat daripada dunia. Maka dia kurangkan dunia, dia tumpukan kepada akhirat. Maknanya ada juga Sayyidina Abu Bakar, dia kaya. Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf, dia kaya, tapi dia boleh tumpu ibadat kepada Allah. Itu pun Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf yang kaya raya pun terlalai juga. Terlalai juga kerana dia pernah sembahyang lewat bersama dengan baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perniagaan ni maju. Maknanya bukan tak semayang lewat sikit saja. Bukan tambah rakaat, tak tambah rakaat. Hanya dia sempat rokok, tak sempat baca Fatihah dengan Nabi je. Maknanya disabitkan tu. Nabi kata, "Hei Abdul Rahman, kalau kamu ada dunia dan segala isinya, kamu infak fi sabilillah, tidak akan sama pahalanya dengan kamu semayang yang bersama dengan Nabi. Ataupun tak dapat kamu tampung pahala yang kamu dapat, tak dapat tampung pahala yang kamu rugi, tidak dapat membaca Fatihah bersama dengan Nabi." Lepas tu orang-orang dahulu dia sungguh ibadat. Sungguh ibadat kepada Allah, dan dia tahu kita ni jangan rugi. Kalau kita rugi, tidak beribadat pada Allah, hidup kita akan menyesal. Katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, seseorang yang lalai kepada Allah Ta'ala ini, ataupun dia buat kerja yang sia-sia, walaupun sekejap, dia akan dapat penyesalan yang begitu lama di negeri akhirat. Walaupun dia buat kerja sia-sia, dia akan berdiri sekejap saja, tapi menyesal tetap lama dekat negeri akhirat. Maka yang kita nak bawa apa? Bukan rezeki itu. Yang kita nak bawa itu adalah amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dengan amal ibadat ini kita dapat rahmat Allah. Lalu Allah Ta'ala pandaikan dia berkhidmat juga, khidmat pada dunia. Dan jadi khidmat dengan dunia, jangan sibuk. Pas sibuk. Maka orang yang berkhidmat kepada dunia ini, jadi dia berkhidmat pada dunia dan berkhidmat kepada makhluk, maka Allah Ta'ala akan sibukkan dia. Allah Ta'ala sibukkan dia. Sibuk dengan dunia dia. Kalau lepas dunia dia, sibuk dengan makhluk lagi. Sibuk dengan makhluk. Akhir kali bila sibuk, akhirnya yang pertama Allah Ta'ala tarik ketenangan dalam hati. Tak ada tenang. Tidak ada tenang dalam hati. Apa dia serabut ni? Kita tak tenang kerana kita tak beribadat, ataupun ibadat kita ni belum betul-betul lagi dengan Allah. Kalau ibadat kita betul-betul dengan Allah, Masya Allah, kita akan jadi tenang hati kita kepada Allah. Boleh tidur malam pun tak apa. Tidur malam pun ingat Allah. Bangun malam pun ingat kepada Allah Ta'ala. Ni tidur malam pun ingat harta, bangun malam pun ingat harta. Tidur malam pun ingat ke makhluk, bangun malam ingat ke makhluk. Dan bila ingat kepada Allah? Maka yang ingat pada Allah ni dengan sebab apa? Sebab ibadat. Hati kita jadi tenang. Tapi kalau kita tidak beribadat, hati kita tak tenang, tidak beribadat, tidak berkhidmat kepada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tarik, tak tenang dalam hati. Hati jadi serabut, jadi susah hati. Berserabu saja susah hati. Maka yang pertama Allah Ta'ala tarik ketenangan dalam hati. Yang kedua Allah Ta'ala timpakan masalah bertimpa-timpa. Masya Allah, lepas satu-satu tak selesai. Lepas satu-satu, ni tak selesai lagi, tengok fikir lagi, jatuh timpa tangga. Dah lah jatuh timpa tangga, rumah pula utuh pula. Maknanya jadi habis bertimpa-timpa. Bertimpa-timpa. Jadi begitu keadaan dia. Ini sebab apa? Sebab kita khidmat tidak berkhidmat dengan Allah. Kalau kita tidak berkhidmat dengan Allah, Allah Ta'ala beri masalah. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri kesibukan. Tak habis-habis. Allah, Masya Allah, sibuk. Kenapa kesibuk dah? Tak faham kita. Pas sibuk. Padahal tak ada apa-apa pun. Dia buat sibuk saja. Buat sibuk saja. Maka dikatakan bahawa sibuk yang tidak habis-habis. Sibuk itu sibuk dengan Allah, sibuk. Maknanya sibuk dengan makhluk, dengan Allah, jadi tak ada masa dengan Allah sebab sibuk. Orang-orang dahulu dia tak ada masa dengan makhluk. Tidak ada masa dengan makhluk. Sehingga kan Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau khalifah mari dia tak melayang. Kalau perkara-perkara yang tu tak ada manfaat sama dia, mari saya, aku nak ambil masa dengan ibadat pada Allah. Ibadat dengan Allah Ta'ala, itu yang ditumpuk. Kita ambil Allah, sibuk dengan telefon. Kalau zikir, kalau dah habis kau, bilik Allah nak jawab apa? Jawab, dah tinggal zikir. Ngaji Quran datang itu kok. Baru selama muka punya telefon main mikir nak jawab, tak jawab, tutup Quran tak apa-apa.
Tutup Quran. Baca kitab kita, baca dia. Nak layak makannya. Maknanya jadi serabut. Hari-hari sibuk. Jadi kita banyak sibuk ke benda lain daripada sibuk menyibukkan diri kita kepada Allah. Maka banyak mana kita kena fikir balik, banyak mana kita baca Quran, banyak mana kita berzikir, banyak mana kita habiskan masa dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan di sini berkhidmat bagi makhluk, maka hidup mereka itu di dalam dunia, di dalam lalai, maka hidup dia lalai. Maka dalam dunia duduk dalam keadaan lalai kepada Allah, sebab disibukkan dengan dunia tadi, disibuk dengan makhluk, maka lalai ia kepada Allah. Habis lalai kita. Yang sepatutnya kita ini, tempat kita masjid, yang sepatutnya kita ini belajar ilmu agama, tapi kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia, disibuk dengan rezeki, habis masa begitu, lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah. Dan kelam, jadi kelam, gelap. Hati jadi gelap. Hati gelap ni tak ingat akhirat tak? Orang hati gelap tak ingat ke mati, tak ingat ke akhirat, tak ingat ke ibadat. Tak ingat ke mati. Memang rasa tak mati dah. Memang rasa tak mati kita. Rasa tak mati. Rasa sehat sama. Esok tu kacang 10 tahun lagi nak buat ni, 15 tahun lagi nak gini. Macam-macam. Jadi tengok 10 tahun lagi aku akan jadi macam ni. Maknanya dah ingat dah ke mati. Bila dah ingat ke mati, masa bila kita nak ingat akhirat? Tak ingat dulu dah ke akhirat. Sedangkan mana datuk nenek kita tak ada dah. Orang-orang soleh yang dahulu tidak ada dah. Mereka semua sudah meninggalkan kita. Kita pula ingat akan menyusul mereka. Mereka masing-masing bawa ibadat masing-masing. Bawa ibadat. Maka kita pun kena bawa ibadat. Dunia ini tempat kita tanam, hasilnya kita dapat dekat negeri akhirat nanti. Jadi dunia ini tempat kita beribadat. Jangan terpercaya dengan keindahan-keindahan dunia. Dunia ini pulau, tempat persinggahan. Awal pulau comel sikit, top masjid Kristen Suti, ini paling lalu. Lalulah lalai. Lalai. Rupa-rupanya sedar tak sedar. Oh, ini rupanya tempat persinggahan saja. Tempat persinggahan saja, bukan tempat yang tu. Maknanya dunia ini ibarat jambatan ke akhirat. Kita ni lalu saja datang ke dunia. Kita dah buat rumah ada jabatan, buat rumah ada jabatan. Maknanya lalu saja. Yang kita nak tuju tu akhirat. Maka yang kita kena buat itu ibadat pada Allah. Lalu duduk dalam lalai dan juga kelam, gelap hatinya kepada Allah. Dan penat, duduknya penat. Dunia ni penat. Atas muka dia penat, cari rezeki, penat ni cari rezeki. Penat. Kita penat dengan ibadat apa? Dan juga payah. Dan payah. Kerana apa payah? Kerana banyak ujian banyak atas muka dunia. Kalau kita duduk atas muka dunia, kita kata banyaknya ujian. Memang tak. Dunia ni memang tempat ujian. Kalau kita kata saya duduk atas muka dunia tak ada ujian, duduk dunia mana? Dia kabur, heran kita. Dia kabur dunia mana? Dulu datang ke dunia ni, ada ujian langsung. Ni, tak tahu orang ni duduk mana. Atas dunia mana? Maknanya, memanglah. Kalau dalam hutan tu memang pokok banyak. Saya duduk dalam hutan, tak ada pokok satu pun. Itu bukan hutan namanya tu. Itu padang. Jadi nak beritahu demikian. Maka duduk dalam keadaan kepayahan dan juga kehinaan. Hina duk cari suruh, duk cari kepada rezeki banyak-banyak. Akhir kali membawa kepada kehinaan. Apa hina? Sebab dia mencari benda yang hina di sisi Allah. Dunia dengan akhirat, mana yang mulia di sisi Allah? Akhirat. Dunia satu benda yang hina, sebab tu dipanggil dunia. Dana ni bahasa Arab, dana ni rendah. Satu yang rendah. Akhirat ni satu yang tinggi. Maka dikatakan kita juga cari benda yang hina, benda yang rendah. Benda yang hina, benda yang rendah. Nabi jalan bersama para sahabat, nampak bangkai kambing. Nabi tanya, adakah tuan dia nak dibakar kambing? Tambuk tak siapa nak bangkai kambing. Maka Nabi kata itulah gambaran dunia. Dunia jifatun. Dunia itu umpama bangkai.
Bila tengok bangkai kambing, Nabi tanya kepada sahabat, ada tak tuan ni nak bangkai ni? Tambah dah. Siapa nak bangkai? Tambah dah. Maka itulah ad-dunya jifatun qasiratun. Maknanya dunia ini umpama bangkai yang menghinakan. Maknanya. Maka demikian. Bila lalai dengan dunia. Dunia kenapa? Lalai dengan tempat tinggal, lalai dengan rumah, lalai dengan pakaian, lalai dengan makanan, lalai dengan sesuatu yang menyukakan hati kita. Kenapa menyukakan hati kita? Anak-anak kita lalai tu, anak isteri kita pun lalai tu. Anak isteri kita, siapa yang melalaikan kita? Kemudian lalai dengan harta benda, perniagaan. Ini yang banyak lalai. Kadang-kadang dia lalai dengan hiburan. Lalai dengan hiburan. Pas satu-satu. Mula cerita-cerita bak seram. Cerita-cerita apa? Ni cerita apa pula? Pas satu-satu. Hiburan juga. Maknanya kadang-kadang lalai dengan permainan. Kalau minat bola, kalau tak apa, Nangis kalau nangis kecewa, mana Pak Pesan ke diri dia, depan mati dia. Ada dia tengok bola, kalau bok dada, mati dia. Masya Allah. Jangan kita dilalaikan benda-benda yang berbentuk hiburan, permainan dan sebagainya. Ini semua menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan ianya semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Lalu dia kata payah, hina dan juga rendah diri. Mana rendah diri apa? Maknanya dia itu dikira orang yang rendah kedudukannya. Rendahlah kedudukannya. Kita hari ini kadang-kadang, sebab tu katanya Syakir Al-Balqis, dia kata, Syakir mengatakan bahawa sesiapa yang melihat kemuliaan seseorang itu ada pada kelebihan dunia. Kalau orang tengok orang ni mulia tu daripada mana? Ada pada kelebihan dunia. Maksud dari segi pangkat, orang mesti mulia. Dari segi harta benda, orang ni dah salah dia kata. Kemuliaan orang itu ada pada takwa kepada Allah. Biarlah orang tu orang kampung biasa saja, Masya Allah, sembahyang malam tak tinggal, baca Quran banyak. Ini orang mulia. Bukan orang mulia itu duduk pada kedudukan dunia. Kedudukan dunia itu orang yang rendah di sisi Allah belaka. Kecuali dia itu takwa kepada Allah, maka kedudukan itu pada takwa. Maka bila orang bekerja-kerja ni bukan dapat tinggi, maka dia kata rendah diri dia. Maka bermakna kedudukannya rendah di sisi Allah, kerana dia lalai, kerana dia lupa kepada Allah Ta'ala, disebabkan sibuk dengan mencari rezekinya. Lalu dikatakan bahawa dihalaukan mereka itu kepada akhirat. Dihalaukan, dibawalah mereka itu kepada akhirat. Orang muflis duduk dalam keadaan bankrupt. Muflis ni tak ada harta. Man la dirhamallahu wala mata', kata sahabat Nabi. Atadruna minal muflis, kamu tahu tak muflis? Tahu ya Rasulullah. Dan muflis itu apa? Man la dirhamallahu wala mata', dia itu tidak ada harta benda. Tidak ada duit, dirham, tidak ada dirham dan tidak ada harta. Tidak ada duit, di bank tidak ada tanah. Tidak ada gambar. Itu gambarannya. Tapi kata bukan waktu. Yang diganti bukan orang ni, apabila dia datang dekat negeri akhirat, dia bangkit, tidak ada pahala, itu muflis. Habis masanya dengan mencari rezeki, bukan mencari pahala ibadat kepada Allah, itu dibagi muflis, tidak ada harta. Harta dunia ini harta dinar dan dirham, wang ringgit, itu harta dunia. Harta akhirat itu adalah pahala yang dapat daripada ibadat. Dan harta kita ni tak padam nak beli dengan apa yang Allah Ta'ala ada. Dengan ibadat kita tak padam nak beli syurga kita, syurga Allah Ta'ala. Tetapi dengan harta yang kita ada, dengan pahala, menyebabkan kita dapat rahmat daripada Allah. Jangan kita faham, sembahyang malam sama harga dengan bidadari. Kan?
Bukan. Walaupun dia kata siapa yang semayang malam dapat bidadari, duduk dalam istana daripada jafu, daripada permata, emas dan sebagainya. Itu bukan nilai ibadat. Nilai ibadat kita nak beli dengan harta tak padan, nak beli dengan surga yang ada emas, belian, semua tak padan mereka. Habis itu Allah Ta'ala beri dengan rahmat Allah Ta'ala. Siapa yang dapat rahmat? Orang yang Allah Ta'ala jadikan dia itu berkhidmat dengan Allah di atas dunia. Maka dikatakan muflis tiada memiliki sesuatu antara dua tangan mereka itu hisab. Maknanya tidak ada sesuatu pun di sisinya, dua tangan di sisinya, pada ketika dihisabkan amalannya di hadapan Allah. Bila dihisab amalannya di hadapan Allah, tidak ada harta, tidak ada amalan. Mana amalannya? Amalannya tidak ada di sisi Allah. Habis apa yang dibuat di atas muka dunia, dia dihabiskan masanya dengan mencari rezeki yang banyak-banyak. Sedangkan rezeki itu tidak dapat menolong dia, sedikit pun tidak dapat menolong dia. Tak dapat tolong dia, kecuali dengan rezeki dia diinfak fisabilillah. Dengan rezeki itu mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tetapi kebanyakan dengan rezeki itulah dia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalulah mereka itu bila dihisap tidak ada di hadapannya, tidak ada rezeki, tidak ada pahala dan azab, dan dia mendapat azab di sisi Allah. Yang dia dapatnya apa? Yang dia dapatnya adalah azab. Kenapa? Kerana semasa dia hidup di atas dunia dia lupa akan Allah, maka dapat azab. Jika tiada dikasihnya Allah akan mereka itu dengan kurnianya. Kalaulah tidak Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia, kalau tidak Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia, dia tidak akan selamat. Dia kena azab itu kalau tak dapat rahmat. Tapi kalau dia dapat rahmat, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu atas Allah. Kalau dah tidak, kalau dah kita ini dapat rahmat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dengan sebab kita ini lalai kepada Allah, tak dapat rahmat, maka yang dapat itu adalah azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini dia maha pengasih pada hamba dia. Allah Ta'ala sekali-kali tidak mahu azab kepada hamba dia. Wa ma rabbuka bizzalamil lil abid, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak pernah zalim kepada hamba. Tapi hamba itulah yang menzalimkan dirinya sendiri dengan lalai tidak beribadat kepada Allah. Kemudian nak beritahu Allah Ta'ala boleh ampun dosa siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak ampun. Baik dia ini buat maksiat, sampai nak mati Allah Ta'ala kata aku nak ampunkan dia, ampun. Sebab tu nak beritahu, walaupun kita tengok zahirnya ahli maksiat, belum tentu dia mati maksiat. Boleh jadi masih nak mati itu dapat keampunan walaupun dia ahli maksiat. Kita tengok dia ahli maksiat, kita tengok dia ahli maksiat, kita kata dia tak molek, itu tak molek juga. Jadi nak beritahu orang yang dalam keadaan dia tidak melakukan syirik kepada Allah, Allah Ta'ala boleh ampun. Macam mana ayatnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala ini mengampunkan, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kecuali dosa orang yang syirik kepada Allah. Dosa orang yang syirik, kalau mati dalam keadaan syirik tidak diampunkan. Tapi kalau mati selain daripada syirik, itu Allah Ta'ala boleh ampun. Walaupun dia lalai kepada Allah, walaupun dia lupa kepada Allah Ta'ala, maka kalau dapat rahmat, maka selamatlah dia daripada Allah Ta'ala, daripada azab Allah Ta'ala. Maka tilik olehmu daripada beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah. Cuba fikir ayat yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran pada yang demikian itu, yang berkaitan dengan rezeki, dan beberapa zikir yang disebutan daripada janjinya, dan ingat dia daripada janjinya. Zikir itu ingat pada janji-janji Allah. Allah Ta'ala suruh tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan rezeki. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Aku turunkan daripada kamu air hujan, dan daripada air hujan itu tumbuh tanaman, dan daripada tanaman itu rizqan lakum, menjadi rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala turun rezeki. Baru ni orang kata pitih turun daripada langit. Mai rezeki turun dari langit.
Saya turun lalu kolfu. Dah jumpa jangan. Alhamdulillah Allah Taala buat turun rezeki. Hujan duit, dah kira lah. Maknanya Allah Taala turun rezeki, tapi Allah Taala turun apa? Allah Taala turun air hujan. Air hujan tu menjadi rezeki bagi kita. Allah Taala tak turun buah durian. Durian daripada langit pecah atas. Allah Taala tak turun buah-buah daripada langit. Allah tak gerak je. Musim buah dia duduk dalam rumah. Tetapi Allah Taala turunkan air hujan daripada air hujan. Maknanya istazab warabat. Bumi itu akan bergerak dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Kemudian tanaman-tanaman ni untuk kita belaka ke? Untuk manusia saja? Tak. Untuk binatang semuanya dapat rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali Allah Taala jamin rezeki. Masing-masing sudah ada rezeki. Maknanya binatang yang ada di dalam hutan pun dah ada rezeki. Termasuk binatang orang zoo pun dapat rezeki. Lalulah diberitahu kita semua. Kenapa Allah Taala sebut binatang? Allah tak sebut manusia. Maknanya nak kata binatang yang tidak beribadat, yang tak sembahyang 5 waktu itu pun dapat rezeki. Apakah kita? Yang menyebut nama Allah, yang bersembah, yang nak baca Quran, yang hati ilmu, lebih-lebih lagi Allah Taala beri rezeki. Jadi rezeki itu duduk pada ibadat. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah ikut pintu-pintu. Nak dapat rumah rezeki, pintunya ibadat kepada Allah. Maka dikatakan ini Allah Taala janji. Allah Taala janji dia akan beri rezeki kepada hamba dia. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku beri rezeki pada kamu dan kepada anak-anak kamu. Allah Taala beri rezeki. Bukan kita tak cakap, dah sampai aku tangguhmu, mana mati ke darah. Tak ya. Tak. Maknanya itu semua daripada Allah. Kita bukan, kita menyampaikan rezeki saja. Daripada Allah Taala yang mendatangkan rezeki. Maknanya ayah tak boleh kata akulah tangguh, tak boleh. Suami tak boleh kata isterimu sampai aku beri makan, tak. Maknanya tak. Sebenarnya semuanya daripada Allah. Allah Taala sudah janji dan akuannya. Maknanya dengan dikata Allah Taala sudah bersumpah tentang rezeki, Allah Taala akan beri kepada segala makhluk yang ada di atas muka dunia. Dan bahagiannya atas mereka itu jalan, dan bahagian rezeki tadi Allah Taala beri jalan. Orang ni dapat cara macam ni, orang ni dapat cara macam ni. Jalan rezeki Allah Taala beri dah ikut kadar masing-masing. Hari ni kita pernah pekerjaan pun berbeza-beza. Ada jadi cikgu, ada kerja di hospital, ada kerja di pejabat, ada duduk di rumah saja. Itu pun dapat rezeki. Semua pun dapat rezeki. Dan dikarangkan bagi mereka itu beberapa kitab. Tiga bagi. Dan demikian itu dan sentiasa anbiya, nabi-nabi dan sentiasa nabi-nabi dan juga ulama, yakni ulama-ulama mengingatkan dan mengajak akan segala manusia. Sebenarnya nabi-nabi dahulu dia ingatkan kepada manusia, suruh ibadat kepada Allah, rezeki akan dijamin oleh Allah. Rezeki akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi-Nabi ajak manusia dakwah pada orang supaya ibadat kepada Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Tidak kami bangkitkan satu umat kecuali didatangkan seorang rasul. Rasul ini, setiap rasul itu Nabi. Lalulah mengajar manusia sembah Allah hingga perkara tahu. Sampai umat Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit supaya kamu rasa susah-susah hati dah fikirkan rezeki supaya ikut Nabi Musa sudah. Lalu Allah Ta'ala turunkan apa? Manna salwa. Kenapa pula manna? Salwa kenapa? Manna ni dikatakan manisan-manisan. Maknanya keluar manisan-manisan, mengikut dalam riwayat tafsir kata manisan tu ibaratnya macam embun pagi-pagi. Dia keluar daripada rumah, dia pun kokok makanan. Dia kokok makanan tadi, ambil
dia hanya boleh makan untuk keluarga dia. Tengok keluarga dia berapa orang, besar ke tak besar. Oh, keluarga besar, tak ramai mana 8 orang je contoh. Yang pengundi 10 orang, ambil makan untuk 10 orang. Lepas tu salwa dikatakan burung. Maknanya maka dimakan burung tadi. Tengok berapa orang. Kalau 8 orang, 10 orang nak makan seekor orang, ambil 10 ekor. Gitu gambar. Gambaran begitu. Hanya cukup-cukup saja. Jangan ambil lebih. Yang lain tu habis beribadat kepada Allah. Allah Ta'ala turun rezeki. Allah Ta'ala turunkan rezeki supaya dia beribadat. Tapi Allah Ta'ala tak turun macam ni. Sebab apa? Umat dulu kan Allah Ta'ala turun rezeki, Allah Ta'ala beri rezeki suruh dia beribadat. Dia tak cukup. Sehingga kan umat Nabi Musa kata, lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh min baqliha wa qissaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha. Qala astastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Banyak lagi, tapi umat dia kata apa? Nabi Musa, kami rasa tak sabar makan benda tula sama. Tahu benda tula? Benda yang sama. Benda sama. Benda yang sama saja. Orang kata tula. Kalau orang belah-belah dua kata apa tula-tula. Saya kena sekali dia mengajar di satu masjid. Saya kata setara bagus. Lalu bila orang sumpit, ustaz, benda apa setara bagus? Aku pun dah tahu kalau dengarkan. Setara bagus. Jadi dia kata kami tidak sabar benda yang sama saja. Maka tolonglah doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala keluarkan pada kami pada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh, daripada tumbuhan-tumbuhan di atas bumi, min baqliha wa qissaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha. Kalau boleh berilah timun sikit, kalau boleh beri kacang, kalau boleh beri bawang. Maknanya kalau boleh berilah benda ni sayur-sayuran sikit, beri kata. Beri pada dia. Pak mendapur dah nak buat jepu ke saya ingat. Jadi minta. Minta dengan tu. Nabi Musa kata, Allah Ta'ala turun. Kalau Allah Ta'ala beri tu baik dah. Adakah kamu nak qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Adakah kamu nak benda yang lebih kurang mutu daripada benda yang lebih baik? Sebab tu Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala beri rezeki kita banyak tu, itu yang paling baik Allah Ta'ala beri ni kita. Kita boleh banyak tu. Kalau Allah Ta'ala beri rumah kita banyak tu, itulah paling baik untuk kita. Allah Ta'ala beri kenderaan kita, itulah yang paling baik untuk. Pasal tengok orang lah. Kita tengok orang sampai sedih. Orang pakai tak tengok orang. Allah Ta'ala beri doa kita mana dah. Kalau tengok orang, bila nak jumpa ibadah? Kita tengok orang dah buat. Tak cukup. Kita tengok orang ni. Tengok kita. Apa yang kita dapat, itulah yang paling baik yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maknanya, kalau Allah Ta'ala marah rezeki yang sudah diberikan. Kalau gitu juga, bila dikatakan bahawa bila Allah Ta'ala beri rezeki banyak, umat Nabi Musa kata, biar satu hari untuk kami beribadat. Beribadat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tentukan hari Sabtu. Hari Sabtu hari beribadat, hari yang tak dimencari rezeki. Tapi apa yang berlaku? Bila Allah Ta'ala uji hari Sabtu tu, tengok ikan banyak, panocak lah ikan. Ibarat tinggi tu, apa ikan banyak? Tak siapa. Bila tak siapa, dia tak ada liru hari Jumaat. Ayah hak dia tarik. Ataupun ada yang dia buat dia buat tasik, dia tutup tasik tu, bila hari Sabtu dia buka, jadi air mengalir masuk dalam tasik dengan ikan-ikan. Ayah hak dia ambil. Jadi dengan rezeki umat dahulu dibinasakan oleh Allah. Kunu qiradatan khasirin, akhirnya jadi kera yang hina. Maknanya katanya jadi kera yang hina apabila dia ambil ikan pada hari Sabtu tu, hari kalau Allah Ta'ala tukar dia jadi kera. Tapi kera hari ni bukan hak tu. Kata ulama, lepas pada tu kera tu mati belaka. Allah Ta'ala matikan belaka. Semua sudah mati. Ini hak benda apa ni? Hak lain ni. Sekarang ni. Lalu dia katakan bahawa tengoklah dengan rezeki kepada umat-umat dahulu. Rezekilah yang menyebabkan kita terhalang oleh ibadat. Dan umat-umat dahulu dengan sebab rezekilah mereka mendapat laknat, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalulah Nabi-Nabi dan juga ulama mengingatkan dan mengajar manusia supaya manusia itu kena tahu bahawa tugas kamu ibadat pada Allah. Itu tugas kamu. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Carilah pekerjaan kita yang halal, yang cukup untuk kita, dan tumpulah ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan mengajarkan segala manusia dan menyatakan bagi mereka itu jalan, dan diberitahu jalan. Dan dikarangkan bagi mereka itu, iaitu ulama-ulama beberapa kitab. Maka ulama-ulama pun karanglah kitab. Karang kitab. Semua dikarang kitab tu nak suruh apa? Nak suruh orang ahli ibadat. Biar dia baca, biar jadi ahli ibadat. Sebab tu kalau nak baca kitab, saya lebih suka membaca kitab ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Kerana ada pepatah mengatakan bahawa mengambil contoh kepada orang yang sudah mati itu lebih baik. Kerana orang yang hidup ni belum tentu lagi, keadaan dia belum pasti lagi. Tapi orang yang sudah mati sudah diketahui akan kesalehannya, akan kebaikannya, akan ketakwaannya. Sebab tu boleh baca buku Imam Al-Ghazali di antaranya, sehingga kan dikatakan bahawa sesiapa yang membaca kitab Imam Al-Ghazali akan memberi kesan kepada hati. Jadi dikatakan beberapa kitab, dikarangkan beberapa kitab, maka karanglah beberapa kitab. Ini dia bermakna orang-orang itu tulis kitab boleh beli, boleh baca tu. Boleh baca, tak ada. Selagi mana buku agama tu boleh baca. Boleh baca. Daripada baca buku-buku hiburan, tengok gambar sini-sini Allah. Baik baca buku-buku agama. Lalu dikatakan bahawa dan dibandingkan mereka itu dengan segala manusia itu amsal, iaitu bandingan, diberi perumpamaan. Bandingannya bagi perumpamaan. Maka diberi perumpamaan dan menakutkan mereka itu. Maka ulama-ulama buat takut kita dengan Allah. Ni buat takut dengan hati. Hari ni dah takut, habis anak-anak takut. Kau tengok cerita, habis takut. Siapa lalu lepas raya karok pun takut. Karok dah ni kok? Karok dah. Baca doa dah. Sebab apa? Sebab ada cerita kan? Siapa lepas raya karok takut selalu. Bahaya mananya. Kalau boleh malam kamu lalu situ. Jadi nak beritahu ulama-ulama dahulu menakutkan manusia itu kepada Allah. Supaya kita takut pada Allah. Bila kita takut pada Allah, kita akan dekatkan diri dengan Allah. Bila dekatkan diri dengan Allah, hati akan menjadi tenang, akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di negeri akhirat. Dan serta yang demikian itu, tiada dapat petunjuk mengambil jalan, dan tiada takut dan tiada tetap hati dengan dia, tetapi mereka itu di dalam terkelam tipu daya daripada yang demikian itu. Maknanya akan tetapi manusia tak ambil petunjuk juga, tidak mengambil petunjuk juga daripada ulama-ulama, tidak ambil jalan juga daripada ulama-ulama yang menunjuk jalan dia kepada Allah. Betul kan tak ambil petunjuk pada ulama? Cuba tanya hari ini, antara ulama-ulama dengan penyanyi yang juga pelakon, mana orang utama? Daripada hati-hati dengan ulama-ulama. Maknanya orang tak sambut ulama apa-apa ke benda, ulama nak datang pukul 1 pagi dia tu. Tak ada begitu. Maknanya lalu akan tetapi ulama-ulama lah yang menakutkan manusia kepada Allah supaya bertakwa kepada Allah, dan dialah yang menunjuk jalan supaya sampai kepada Allah. Akan tetapi manusia tak ambil periktibar, tak ambil petunjuk, tak ambil pengingatan, tak ambil pengajaran daripada ulama-ulama yang menyampaikan ilmu. Akhir sekali mereka itu tetap duduk dalam tipu daya. Tipu daya. Tetap mereka itu di dalam terkelam tipu daya. Daripada demikian itu, sentiasa mereka itu takut bahawa luput mereka itu makan paginya dan makan petangnya. Tapi demikianlah, yang mereka takut rezeki dia, pagi nak makan apa, petang nak makan apa. Lupakah dia Allah Ta'ala telah menetapkan akan rezekinya. Jadi itulah ulama-ulama sudah beritahu sebenarnya. Ada ulama yang memberitahu, yang mengajar kita supaya jangan takut dengan rezeki yang telah dijaminkan oleh Allah.
Tapi hari ni rezeki saya takut. Kadang-kadang dia tanya, tak atau pondok nak makam dia. Ni anak buah saya, gemuk-gemuk saja. Makam pondok nak makam dia. Takkanlah kita pergi makan. Makam dah dah lah. Maknanya, sianya ke dia atau pondok. Masya Allah. Ada ibu aku dia kata, sia suruh anak dia atau ke pondok. Kata orang mati ke pondok kan. Maknanya, rezeki Allah Ta'ala jamin. Kata tuan guru saya, dia kata kamu belajar biar kamu dapat ilmu dan kamu jadi ahli ibadat, Allah Ta'ala akan jamin rezeki kamu. Akan jamin rezeki kamu. Maknanya, bantu orang-orang belajar dulu, dia belajar berkat. Tak ada fikir-fikir dah. Hari ni oleh kerana kita ni hari ni, boleh kata majoriti, boleh kata semua sekali, boleh kata hampir-hampir semua. Segelintir saja yang cerah tengok rezeki pada Allah. Yang lain dia mari mikir, anak aku nak makan apa, besar nak kerja apa. Maknanya Allah tak dah tentu dah. Saya dulu masa kecil-kecil nak jadi apa? Nak jadi pemain bola. Maknanya kalau tanya, ya Allah dah tentu dah. Lepas pada orang tanya nak jadi apa? Oh, PT banyak. Nak jadi arkitek pun. Akhirnya tak jadi belakang. Jadi nak beritahu, Allah dah tentu belaka dah. Hari ini, apa yang dibimbang sudah diberitahu oleh ulama Nabi daripada awal-awal lagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, dan semua disambung oleh para tabi'in, para sahabat, para tabi'in. Mereka mengarang kitab-kitab. Ulama-ulama tabi'in, ulama tabi'in mengarang kitab. Ataupun orang ambil ilmu kepada dia. Dan imam-imam dahulu pun mengarang kitab. Di antaranya nak beritahu kepada orang ramai, kepada manusia, jangan takut tentang rezeki. Kita takut anak kita tak ada rezeki. Kita tak takut anak kita ada ibadat ke tak ada ibadat. Kita tak takut. Kita rasa bimbang anak kita ni kalau tak duduk biasa. Kita tak bimbang langsung anak kita tak pandai baca Quran. Kita rasa bangga anak kita dapat berjaya, tetapi kita kita tak rasa malu pun anak kita tak sembahyang. Apa yang kita bimbang akhirnya? Ini bimbang rezeki sebenarnya. Bimbang kepada rezeki yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita. Kalau orang itu bimbang rezeki, maknanya duduk dalam tipu daya lagi. Kerana rezeki inilah yang banyak melalaikan manusia beribadat kepada Allah. Cukup rezeki apa Allah Ta'ala jamin. Tengok anak kita dia amal, anak kita tengok diri kita, Allah Ta'ala beri nyak. Allah Ta'ala kata nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku beri rezeki kamu, nak beri rezeki pada anak kamu. Orang jahiliah dahulu dia takut tak ada rezeki, bunuh anak dia itu. Betul tak? Hari ni bunuh orang anak, tapi bukan kerana rezeki, kerana sadar. Tahu kerana sadar. Kerana sadar nak mana ya padahal mana dia bunuh kita. Tuan dah tak sapoh dah. Maknanya. Lalulah takut bahawa lupa makan petangnya. Lupa makan pagi, makan petang. Tak pagi rasa bimbang. Tidak ada jual. Makan lagi. Rasa bimbang. Maknanya. Dan makan petang gitu juga. Dan asal yang demikian itu sekiranya sebab apa? Yang sekiranya berlaku macam itu, sedikit tadabbur, sedikit memerhati dan memahami beberapa ayat-ayat di dalam kitab Allah, di dalam kitab Al-Quran. Bacalah ayat Quran, cuba rujuk kepada ustaz-ustaz yang alim, ulama-ulama yang alim, boleh baca ayat-ayat Allah tentang rezeki, kita akan dapati rupa-rupanya Allah Ta'ala sudah jamin rezeki. Sudah jamin dah, Allah tak perlu bimbang. Baca tengok ayat-ayat tentang rezeki, ataupun tanyalah ustaz TV3, ataupun tanyalah ulama-ulama. Tanyalah ulama-ulama mengenai rezeki. Bila dalam keadaan macam itu, dan sedikit fikir daripada kejadian Allah, kerana kurang memikirkan tentang kejadian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tetap belaka dah. Kita ni sebelum lahir Allah Ta'ala dah tulis dah. Allah Ta'ala suruh malaikat dengan menulis rezeki, lalu ditulisnya tentang rezeki kita. Dan sedikit mengingatkan bagi kalam Rasulullah SAW. Dan sedikit ingat hadis Nabi SAW
dan meninggalkan tilik bagi pekerjaan ulama yang solehin, dan kita belum tinggal melihat ulama-ulama solehin. Kita tak tengok ulama-ulama dahulu macam mana mereka, kehidupan mereka. Imam Ahmad dia berniaga juga. Bila dapat berniaga laku sikit tutup kedah lalu pergi ibadah. Dalam berniaga tak tinggal semayang sunat duha. Buka kedai, mulanya baca doa, semayang sunat duha, tunggu pelanggan zikir. Dapat mesti ada pembeli cukup makan ini, tutup kedai, baca kitab. Mana gitu? Begitu. Dekat. Kita tunggu pelanggan, apa kita buat? Macam-macam. Hanya ketupat, hanya ketupat. Masa tunggu pelanggan. Tengok sini, tengok ni, sembah sini. Habis masa begitu saja. Lalu dikatakan bahawa meninggalkan melihat kepada perkataan ulama yang soleh serta melepaskan dirinya bagi waswas syaitan, dan juga dia meninggalkan dirinya daripada meninggalkan waswas syaitan ataupun diikut dirinya akan waswas syaitan, dan mendengar-dengar bagi perkataan orang yang jahili, dan dia banyak mendengar kepada orang-orang yang jahil. Hari ini itulah kita tentang rezeki pun kena tanya ulama-ulama. Tak ibadat kepada Allah, dan tertipu daya ia dengan adat orang yang lalai kerana terlalu mengikut adat. Adatnya begitu, orang kata gitu belaka, kita pun kata gitu belaka. Orang buat gitu belaka, kita pun buat gitu belaka. Kita pun buat begitu belaka. Maka dikatakan hingga didapatkan akan dia syaitan daripada mereka itu, maknanya dikuasai mereka itu akan syaitan, dan rasih adatnya di dalam hati. Mana tertanam, mana adatnya di dalam hati mereka itu. Mana tertanam adat dalam hati dia. Dalam hati gitu ke adat. Semua orang cakap bab gitu belaka, gitu. Hari ini semua orang fikir bab rezeki, maknanya kita pun fikir bab rezeki belaka. Hari ini semua orang berfikir nak cari macam mana harta banyak. Harta banyak. Apa hari ini orang cakap? Orang cakap ibadat ke orang cakap rezeki? Rezeki. Kalau zaman Umar bin Abdul Aziz pergi pasar orang cakap bab ibadat. Maknanya masing-masing puasa sunnah, baca Quran banyak. Siapa yang tak baca Quran malu? Hari ini baca Quran malu. Baca Quran juga orang. Kita baca Quran tak malu. Masya Allah. Kalau tengok-tengok semayang pun kata ni dia set semayang, kita tak semayang. Jadi nak semayang pun malu. Akhir sekali dipulau oleh orang kata semayang. Tengok-tengok tepat semua. Lalu dikatakan bahawa dah tertanam adatnya dalam hati mereka itu, dan membawakan mereka itu kepada dhaif hati, lemah hatinya kepada Allah. Atau ingat langsung pada Allah, dan juga nipis yakinnya kepada Allah, akhirnya kurang yakinnya pada Allah. Habis tak yakin dah. Sudah tidak yakin lagi pada Allah. Dah yakin pada benda? Yakin pada rezeki. Yakin kepada makhluk. Makhluk lah. Yakin kepada makhluk. Mana pada diri dia lah yang mendapatkan rezeki, bukan Allah. Dan juga yakin kepada makhluk. Maka tidak dapat kita serahlah diri pada Allah. Kita bekerja. Mana-mana pekerjaan yang membawa kepada hasil haram, tinggal. Mana-mana pekerjaan yang melalaikan kita kepada Allah Ta'ala, tinggal. Cari pekerjaan yang tidak melalaikan kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala akan buka rezeki, insyaAllah. Allah Alam, kita sambungkan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rudna ilman nafi'an wa rzuqna rahmatan thayyibah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.